Uh, Pernyataan pertama kita dapati ialah bahawa perolehan ini berlaku 6 tahun dulu. Dan ianya dilaksanakan dalam konteks hak beliau membeli saham sama ada dengan pihak lain atau bersendirian harus disiasat secara fakta. Dalam undang-undang sebenarnya, walaupun saya tak perlu sebut, fakta mesti terasas dan menjadi bukti kepada apa yang dilunaskan di bawah undang-undang nanti. Jadi dengan keadaan yang sebegitu, 6 tahun dahulu telah dilakukan hal ini. Pada masa itu adakah peristiharan dibuat? Sama ada sebagai beneficiary ataupun sebagai milik sendiri. Itu pun tidak dapat jelas dalam suasana yang ada pada hari ini. Lantaran itu kami dalam jawatan kuasa mengesyorkan supaya siasatan dilakukan terhadap beliau, tetapi beliau juga alhamdulillah telah menyatakan beliau bersedia untuk disiasat. Jadi dengan cara itu tak timbul soal sama ada beliau bersetuju atau tidak bersetuju disiasat. Sebenarnya beliau bersetuju. Bagus, dan dapat kita terima ini sebagai satu ruang ketulusan untuk beliau memberi penjelasan sebenar sama ada kepada polis diraja Malaysia atau kepada Suruhanjaya Security atau kepada jawatan kuasa disiplin dan perolehan aset di bawah JPA atau di bawah Ketua Setiausaha Negara atau di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Inilah yang dapat kita rumus terhadap situasi yang dihadapi dalam kes tersebut. Seterusnya, kita menyatakan secara am bahawa apabila sesuatu perkara berlaku terhadap ketua sesuatu jabatan, ketua itu harus ada lunas dan prosedur untuk disiasat. Dan sekiranya itu ada, maka kita menunggu laporannya. Dalam soal ini, kami akan menunggulah laporan yang dibuat sama ada oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam atau oleh JPA sendiri atau oleh PDRM ataupun oleh Suruhanjaya Security. Namun, soal peristiharan harta perlu diapungkan sebagai nas yang penting dalam mana-mana perolehan aset bagi pegawai kerajaan dan lain-lain. Justru terbaik pandangan kami juga ialah beliau mengambil cuti, rehat sebentar dan membiarkan jawatan kuasa itu menjalankan tugas. Namun saya suka menambah sedikit, ada juga pihak-pihak yang lebih tinggi sebelum ini yang disiasat tapi tak ada cuti. Ini perlu saya sebut sebab dua pandangan mesti ada di depan kita. Terserahlah kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk memutuskan nak diberi cuti atau tidak ataupun tanpanya. Tapi harus ambil natijah daripada amalan yang sedang berlaku. Khususnya berhubung dengan beberapa kes profil tinggi. Mereka tidak ambil cuti.